Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua anak murid cikgu yang terutamanya kelas 4 interaktif. Jadi, hari ini topik apa yang kita akan belajar? Okey, hari ini kita akan belajar bab subtopik last sekali, subtopik yang terakhir untuk bab 7 kita iaitu koordinasi badan. Okey, sebelum ni cikgu dah minta kamu buat nota betul tentang jenis-jenis dadah dan juga tengok kat balik. Okey, gangguan koordinasi gangguan kepada koordinasi badan, jenis-jenis dadah dan kesan penyalahgunaan dadah. Koordinasi badan. Di hari ini, cikgu terangkan tentang kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Okey, nombor 1. Kita tahu dadah ni, kesan penyalahgunaan dadah ni memberi banyak sangat kesan kepada badan kita, betul? Bukan dadah je, alkohol pun sekali. Jadi kita tengok apa kesan dia terhadap fizikal dan mental. Okay? Kebolehan kita untuk berfikir. Okay, nombor 1, kita tengok yang untuk fizikal dulu. Sirosis hati. Apa maksud sirosis hati ni? Cuba tengok. Pengambilan minuman beralkohol menyebabkan, yang berterusan jika diambil dalam jumlah yang banyak, kalau kita minum alkohol dalam jangka masa yang lama dan banyak, boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ini disebabkan oleh minuman beralkohol. Iaitu, kita tahu minuman beralkohol ni dia adalah sebenarnya toksik juga. Bila diambil dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka masa yang lama. Oleh itu, alkohol ni boleh menyebabkan sirosis hati. Kita tengok bawah, poin nombor 2. Cakap apa? Sirosis hati adalah keadaan hati yang mengalami kerosakan kronik. Maksudnya, sirosis hati ni maksud adalah hati awak tu rosak. Rosak macam mana? Tengok A. Hati awak mengeras, tidak berfungsi seperti yang sihat, maknanya dah hilang fungsi dah hati awak. Tidak berfungsi seperti yang sihat, berparut dan akan merebak perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Tengok gambar dia. Ini sirosis yang sihat, ni yang tidak sihat. Kita tengok yang tidak sihat dia berkerak, mengeras dan berparut sampai dah hilang fungsi. Tengok, yang normal macam ni rupanya. Tapi yang tak normal, yang dah sakit dan yang dah rosak hati disebabkan minuman beralkohol, jadi macam ni. Ini adalah sirosis hati. Faham Next, ulcer perut. Alkohol pun boleh menyebabkan ulcer perut. Tengok poin nombor 2. Ulcer perut ataupun ulcer peptik, kita panggil dia ulcer peptik juga, merupakan satu keadaan selaput perut mengalami luka. Selaput perut dalam tu, bahagian dalam mengalami luka disebabkan alkohol. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa. Menyebabkan iritasi. Bila kita minum alkohol, dia akan membagi signal kepada perut kita untuk menghasilkan lebih banyak asid. Itulah gangguan dia. Bila banyak asid yang perut kita hasilkan, akan menyebabkan iritasi. Iritasi inilah yang akan menyebabkan luka. Macam mana dia menyebabkan luka? Mula-mula, iritasi akan pergi kepada radang. Dan radang pada selaput perut di dalam perut. Bila selaput dalam perut awak tu ada radang, ada iritasi, dan waktu itulah perut awak akan mengalami luka. Sebab apa? Sebab banyaknya penghasilan asid oleh perut disebabkan oleh alkohol. Boleh ulcer perut ni macam mana rasa dia? Pedih atau sakit ulu hati, kembung perut, loya, muntah darah dan najis berwarna hitam. Tengok sini, muntah darah. Sebabkan perut kita luka, di situ akan darah, menyebabkan darah ada dalam usus kita dan akan keluar melalui mulut lah, itu muntah darah. Kita tengok gambar sini pun ada macam mana dia boleh luka. Sebabkan lebihan asid yang dihasilkan. Itu ulcer perut. Perlakuan ganas, pengambilan dadah, kita tahu. Siapa yang ambil dadah, dia akan akan biasa dengan perlakuan ganas. Seperti amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Meningkatnya kadar metabolisme, akan aktiflah
seseorang tu pengguna akan jadi aktif dan tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Okay, pelakon ganas ni akan lead untuk macam-macam lah violent. Contohnya, pukul isteri, pukul ahli keluarga, macam tu. Apabila salahnya pengambilan dadah. Boleh, yang senang cukup faham. Itu halusinasi. Okay, kita tahu dadah seperti ganja akan mengganggu fungsi otak. Hal ini akan menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Okay. Okay, kita masuk satu topik yang last sekali, iaitu minda yang sihat. Ni kita pergi cepat sikit lah minda yang sihat ni. Okay, keperluan mempunyai minda yang sihat. Okay, bila awak ada minda yang sihat, anda mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut. Boleh berfikir. Ialah sebab bila awak ambil dadah, pemikiran awak akan terganggu. Contohnya awak berhalusinasi. Bila awak berhalusinasi, awak tak dapat melakukan pertimbangan dengan wajar. Poin nombor 2, mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan wajar, dengan sewajarnya. Okey, kita tahu sebelum ni, bila salah guna dadah menyebabkan kesilapan pada koordinasi badan, betul? Okay, dia menyebabkan kita tidak sukar untuk mengawal koordinasi badan. Itu poin dia cakap. Mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Betul lah. Bila awak di bawah pengaruh dadah, awak akan mengalami hilang keseimbangan. Tengok dalam teks ni. Tak dapat melakukan rangsangan sebetulnya. 3, boleh mengingati peristiwa silam sedih gembira. Awak masih waras, sanggup menerima cabaran, mampu membezakan antara yang betul dengan salah, bertanggungjawab, hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Maksudnya awak fokus terhadap apa yang awak nak dalam hidup. Awak tak terganggu dengan benda lain, tak terganggu dengan gejala-gejala dadah. Itu maksud dia. Bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak emosional. Dan last sekali, mampu menakut. Okay. Mampu berfikir dengan wajar. Okay. Keperluan mempunyai minda sihat. Kenapa perlunya kita ada minda sihat? Sebab untuk fokus pada hidup. Macam yang contoh tadi. Sekarang ni kita nak tengok apa yang boleh mempengaruhi minda sihat kita. Nombor 1, pengambilan alkohol secara berlebihan. Okay. Biasanya orang yang minum alkohol ni akan mabuk. Jadi, tak dapatlah berfikir dengan betul, akan merosakkan minda kita. Nombor 2, kecederaan pada bahagian otak akibat jangkitan mikroorganisma, patogen, kemalangan atau tumor. Penyalahgunaan dadah. Kita tahu penyalahgunaan dadah memang akan menyebabkan kerosakan pada minda. Penuaan, okay, bila kita ambil sesuatu yang boleh mengubah atau yang boleh mengalter kita punya koordinasi badan, dia akan mempengaruhi seluruh badan kita. Dan salah satu faktor dia, kita akan salah satunya adalah disebabkan alkohol. Okay. Lagi satu yang boleh mempengaruhi faktor mempengaruhi kesihatan minda adalah penuaan. Contohnya, orang-orang yang dah berusia, okay, kesihatan minda mungkin agak terjejas. Faham? Dan satu lagi, tekanan mental. Orang yang ada tekanan mental, okay, yang tu pun akan mempengaruhi kesihatan minda dia. Boleh? Okay. Kita tengok muka last sekali. Okay, dalam buku teks, dia dalam muka 160. Benda sama je. Kita tengok Ditulis setiap individu seharusnya mempunyai minda yang sihat dan baik. Hal ini demikian kerana setiap individu mempunyai tanggungjawab sendiri terhadap keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Okey. Kenapa perlunya minda yang sihat? Okay, ada satu tanggungjawab awak kepada keluarga. Okay, tanggungjawab awak kepada keluarga. Dan minda yang sihat dapat membina keluarga bahagia, membuat keputusan secara bijak, menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga. Boleh? Itu untuk dari aspek keluarga. Daripada tempat kerja, bila awak ada minda yang sihat, minda yang waras, awak dapat menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan, menjalin hubungan baik antara rakan dan berdisiplin pada masa yang sama. Okay, untuk negara pula, berfikir dengan positif. Ya, kita perlukan aset-aset negara yang boleh berfikir dengan positif, bebas daripada penyalahgunaan.
Okey, kita perlukan seseorang yang bebas daripada penggunaan bahan. Okey, oleh itu barulah seseorang tu boleh berfikir dengan positif untuk pembinaan negara. Nombor 2, amalkan nilai-nilai keagamaan dan moral dapat menjana ekonomi negara. Okey, nombor 4, masyarakat pula. Okey, macam mana dengan adanya media yang sihat, awak boleh menyumbang kepada masyarakat awak. Okey, nombor 1, belajar menangani kritikan dengan baik. Okey, contoh tadi, kalau orang yang ambil dadah, berfikiran tidak waras, betul? Tidak wajar. Jadi, bila dia orang yang ada pengambilan dadah ni, dia mudah di-trigger. Okay, contohnya kalau awak adalah minda yang sihat, minda yang amat fokus, awak akan dapat belajar menangani kritikan dengan baik. Awak akan kurang marah dan awak boleh menerima kritikan itulah. Melainkan orang yang ambil bahan ni atau ambil dadah, dia akan flip up. Dia akan mudah terangsang dan akan mudah jadi agresif apabila berhadapan dengan kritikan. Faham? Okay, nombor poin 2, boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran dan juga membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Okay, tu je. Jadi, habis bab 7. Sikit je kali ni, tak banyak pun. Jadi, untuk menguji kefahaman awak dalam bab 7 ni, cikgu akan bagi satu praktis summative mana awak kena jawab dalam Google Form. Cikgu akan bagi esok. Cikgu harap semua boleh jawab dan semua boleh bagi kerjasama sebab dengan cara ni je cikgu boleh ukur tahap pemahaman awak dalam bab 7 ni. Oleh itu, cikgu harap semua dapat bekerjasama lah. Okay. Oleh itu, ni je untuk cikgu setakat ni. Minggu depan kita akan masuk bab baru iaitu tema 3, bab 8 iaitu unsur dan bahan. Ni macam seronok sikit. Boleh? Okay, jadi apa-apa cikgu akan update dalam grup WhatsApp. Okay, terima kasih kerana menonton. Cikgu harap video ni dapat membantu dan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.